Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Kami dari kumpulan 12, Seksyen 8 akan mempersembahkan atau membentangkan debate kami iaitu dengan tajuk vaksinasi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua hadirin yang terhormat. Berdirinya saya di sini sebagai penyokong kepada program vaksinasi awal bagi golongan HCW iaitu Healthcare Worker. Jadi COVID-19 adalah virus yang amat bahaya dan telah menyebabkan kematian serta penderitaan yang besar di seluruh dunia. Oleh itu, sebagai tenaga kesihatan, kita berhadapan dengan risiko tertinggi dalam jangkitan penularan virus ini. Jadi, mengapa kita harus mempercayai ataupun menerima vaksin? Pertama sekali, vaksin telah menjadi landasan bagi pencegahan dan pengendalian penyakit yang serius selama bertahun-tahun. Vaksin seperti polio, campak dan juga penyakit lain telah berhasil mengurangkan kejadian penyakit tersebut secara dramatik. Justru itu, vaksin COVID-19 adalah usaha sains yang serupa di mana ianya dibangunkan dengan kajian dan ujian klinikal yang ketat untuk memastikan keselamatan dan juga keberkesanannya. Jadi, yang kedua, keberkesanan vaksin COVID-19 telah terbukti secara klinikal, di mana banyak negara di seluruh dunia telah melaksanakan program vaksinasi yang berjaya dan dapat dilihat juga daripada angka kes disebabkan oleh COVID-19 telah menurun dengan ketara. Oleh itu, vaksin ini dapat membantu melindungi diri kita sendiri, pesakit yang rapat dengan kita dan juga masyarakat secara keseluruhannya. Oleh itu, yang ketiga, sebagai anggota masyarakat, kita mempunyai tanggungjawab moral untuk melindungi orang-orang yang lebih lemah dan berisiko tinggi. Jadi, dengan adanya vaksin dan dengan menerima vaksin, kita dapat berkontribusi dalam mengurangkan penularan virus dan wabak ini dan juga melindungi mereka yang tidak dapat menerima vaksin seperti kanak-kanak kecil, ibu mengandung maupun individu dengan sistem imun yang lemah. Jadi itu adalah tanda sokongan untuk pembela vaksinasi awal yang pertama. Terima kasih. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada pembangkang yang pertama. Baiklah, terima kasih kepada semua hadirin yang terhormat. Berdiri saya di sini sebagai pembangkang program vaksinasi awal untuk Healthcare Worker HCW. Di sini saya ingin mengetengahkan beberapa kebimbangan mengenai vaksinasi COVID-19. Yang pertama, walaupun vaksin telah melalui ujian yang klinikal, kita tidak mempunyai data jangka panjang untuk kita memahami kesan vaksin tersebut. Ini adalah kebimbangan yang kita perlu pertimbangkan dengan serius. Selain itu, harus kita juga akui bahawa setiap individu memiliki hak mereka untuk membuat keputusan tentang kesihatan mereka sendiri. Tidak boleh kita memaksa atau menekankan terhadap seseorang itu untuk menerima vaksin jika mereka tak yakin atau memiliki kekhawatiran yang tinggi. Kebebasan peribadi dan autonomi harus dihormati dalam situasi ini. Selanjutnya, kita juga harus mempertimbangkan kesempatan bagi mereka yang sudah memiliki imuniti semula jadi melalui infeksi yang sebelumnya. Kajian menunjukkan bahawa individu yang sudah pulih dari COVID-19 memiliki tingkat
kekebalan yang cukup tinggi bagi diri mereka. Memaksa mereka untuk menerima vaksinasi dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak diperlukan dan mengabaikan manfaat yang sudah mereka perolehi melalui imuniti semula jadi. Baiklah, yang hujah saya yang terakhir, kita harus melihat faktor risiko individu tersebut. Bukan semua healthcare worker ini memiliki risiko yang sama terhadap COVID-19. Setiap individu memiliki risiko yang berbeza-beza dan keputusan untuk menerima vaksin. Jadi, keputusan untuk menerima vaksin ini harus dipertimbangkan berdasarkan faktor-faktor tersebut. Kesimpulannya, sementara vaksinasi COVID-19 dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, kita juga harus menghormati hak dan kebebasan individu dalam membuat keputusan tentang kesihatan diri mereka. Hal ini kerana setiap individu mempunyai hak ke atas diri mereka sama ada mereka mahu mengambil vaksin atau sebaliknya. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada penyokong dan pembangkang bagi pusingan yang pertama. Oleh itu, berakhirlah pusingan yang pertama bagi debate vaksinasi ini. Seterusnya, kita akan beralih kepada pusingan kedua, debate vaksinasi yang akan dimulai dengan penyokong, bagi pihak penyokong dalam debate ini. Terima kasih kepada semua yang hadir di sini. Saya ingin melanjutkan argumen saya sebagai penyokong program vaksinasi awal bagi golongan healthcare worker. Pertama sekali, perlu dicatat bahawa vaksin COVID-19 telah melalui ujian klinikal yang ketat dan telah ditemukan selamat dan efektif dalam mencegah penyakit serius dan kematian. Para ahli dan peneliti di bidang kesihatan telah memastikan keamanan vaksin ini. Selain itu, vaksinasi awal bagi healthcare worker sangat penting dalam melindungi pesakit yang mereka rawat. Sebagai tenaga medik, kita memiliki tanggungjawab moral dan etika untuk melindungi kesihatan pesakit kita. Dengan menerima vaksin, kita dapat memastikan bahawa kita tidak menjadi sumber penularan virus kepada pesakit yang sudah terdedah atau mempunyai penyakit yang serius. Selanjutnya, vaksinasi awal bagi healthcare worker juga membantu menjaga kelangsungan sistem perawatan kesihatan. Jika banyak anggota tenaga medik yang terkena COVID-19, ini akan mengakibatkan tekanan yang tidak terkendali pada sistem perawatan kesihatan. Ini akan mengakibatkan ketidakcukupan pasukan tenaga medik dan perawatan yang memadai untuk pesakit yang memerlukan. Dalam rangka melindungi masyarakat dan mengakhiri pandemik ini, penting bagi kita semua sebagai tenaga medik untuk memberikan contoh yang baik dan mempercayai sains dan bukti yang ada. Vaksinasi adalah langkah yang efektif dalam memerangi virus ini. Dan dengan bersama-sama menerima vaksin, kita dapat memulihkan kesihatan masyarakat dan kembali ke kehidupan normal. Terima kasih kepada penyokong kedua vaksinasi. Seterusnya kita akan beralih kepada pembangkang yang kedua. Bermula sekarang. Terima kasih atas peluang ini. Saya berdiri di sini sebagai pembangkang program vaksinasi awal untuk healthcare workers HCW. Saya memahami pentingnya melindungi dan mengambil tanggungjawab terhadap kesihatan awam. Tetapi kita juga harus menghormati hak individu untuk membuat pilihan mengenai tubuh badan mereka sendiri. Pertama, vaksin COVID-19 masih dalam fasa ujian dan belum diluluskan sepenuhnya untuk kegunaan komersial. Kita perlu mempertimbangkan bahawa terdapat risiko yang tidak diketahui yang berkaitan dengan kesan jangka masa panjang vaksin ini. Mengambil pendekatan tunggu dan lihat boleh memberi kita lebih banyak maklumat mengenai kesan jangka masa panjang dan kebesaran vaksin ini.
Kedua, imuniti fisiologi yang diperoleh melalui jangkitan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik dan tahan lama. Walaupun proses itu mungkin mengambil masa yang lama dan risiko yang tinggi, imuniti semula jadi memberikan kekuatan yang lebih besar kepada tubuh badan kita. Sistem imun semula jadi lebih masuk akal dan berpotensi memberi manfaat dalam jangka masa yang panjang. Ketiga, adalah penting untuk menghormati autonomi dan kebebasan individu dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan tubuh badan mereka sendiri. Setiap orang mempunyai hak untuk mempertimbangkan risiko dan faedah vaksinasi COVID-19 dan membuat keputusan yang sejajar dengan kepercayaan dan nilai peribadi mereka. Sekian daripada saya. Terima kasih. Kepada pembangkang yang kedua, seterusnya kita akan beralih kepada pusingan penggulungan bermula daripada penyokong, pihak penyokong bermula dari sekarang. Okay, jadi bagi penggulungan debat ini, penting bagi kita untuk menghormati kebebasan dan autonomi individu dalam membuat keputusan kesihatan mereka sendiri sambil juga mempertimbangkan manfaat bagi kesihatan masyarakat secara keseluruhan. Dalam situasi yang sulit seperti pandemik ini, kita perlu mencari titik temu dan solusi yang dapat menjaga kesihatan dan keselamatan kita semua. Pelbagai pendapat yang kita perolehi melalui debat ini. Jadi, marilah kita ingat tujuan utama kita adalah untuk mengatasi pandemik COVID-19 dan melindungi nyawa manusia. Kita harus terus bekerjasama, mendengarkan pandangan satu sama lain dan mempromosikan vaksinasi yang efektif dan inklusif agar kita kembali kepada kehidupan normal. Itu sahaja dari saya. Terima kasih kepada pihak penyokong bagi pusingan penggulungan. Seterusnya kita akan beralih kepada pihak pembangkang bagi mengakhiri pusingan penggulungan. Bermula dari sekarang. Semasa perbahasan ini, kami telah membentangkan hujah-hujah kami mengenai vaksinasi awal untuk HCW dalam menghadapi pandemik COVID-19. Walaupun terdapat perbezaan pendapat, adalah penting untuk kita mencari pemahaman dan menghormati pandangan individu di samping mempertimbangkan manfaat kepada kesihatan masyarakat secara keseluruhan. Vaksin COVID-19 telah terbukti selamat dan berkesan dalam melindungi diri dan mencegah penyebaran virus. Walau bagaimanapun, ia juga penting untuk menghormati hak dan kebebasan individu dalam membuat keputusan mengenai kesihatan mereka sendiri. Jadi sekian daripada saya. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam perbahasan ini. Terima kasih kepada semua penyokong dan pembangkang. Jadi demikianlah sesi debat kita pada hari ini. Maka dengan ini saya memohon maaf sekiranya terdapat salah dan silap semasa sesi ini berjalan. Oleh itu saya akhiri dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.